Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan keempat, sifat ma'nawiyah, namanya nama yang keempat. Kita sambung lagi muzakarah kita Miftahul Murid fi ilmi tauhid, karangan bagi al-alimil allamati asy-syekh Zainil Abidin ibni Muhammad al-Fattani al-Makki thumma al-Filfilani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Jadi kita masih lagi dalam perbahasan tentang pembahagian jenis-jenis sifat. Yang telah berlalu dah, kita telah pun dihuraikan oleh musannif tentang apakah ia namanya sifat nafsiyah dengan definisinya. Dan kita juga telah pun dihuraikan oleh musannif apakah makna bagi sifat salbiyah dengan definisinya. Kemudiannya kita telah juga dihuraikan oleh musannif apakah makna sifat, ma'ani serta dengan definisinya. Maka hari ini kita nak masuk bahagian yang keempat daripada empat pembahagian jenis-jenis sifat. Kena dulu dia kata ketahui olehmu sifat yang 20 itu terbahagi atas empat bahagi. Baik. Kalau gitunya hari ini yang keempat dia kata, dan keempat ni dan bahagian yang keempat. Gitulah. Karena dulu dia kata empat bahagi. Kalau gitu bahagian yang keempat lah hari ininya. Dan keempat ini bahagian yang keempat.
kisim yang keempat. Nah, bahagian yang keempat daripada 4 pembahagian sifat ma'ani, sifat-sifat 20. Nah, dan yang sebenarnya segala 4 pembahagian ni tidak hanya tertentu nama sifat tu kena kepada sifat-sifat Allah saja. Nah, tu jangan kita kata sifat nafsiyah ni sifat Allah Ta'ala saja, tak. Nama sifat nafsiyah ni kategori dia je. Nah, tu sama ada hak qadim, yakni sifat-sifat Allah Ta'ala, ataupun yang baharu pun itulah juga nama dia, nama je sama, hakikatnya berbeza. Gitu dah. Nama saja sama, hakikatnya berbeza. Nampak kita orang kita tanya, kita kata saya pun bersifat juga sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud. Mana boleh awak bersifat dengan sifat wujud? Sifat wujud sifat Allah Ta'ala. Beratlah kalau orang tu cakap gitu. Kita pun ada juga sifat wujud, dan sifat wujud kita pun sifat nafsiyah juga. Tapi hak beza kita dengan Tuhannya, makna bagi wujud tu tu beza. Adapun nama sifat tu wujud sama, tak apa. Kategori sifat tu nafsiyah tak ada apa. Dah tu ni. Sama juga sifat ma'ani kita. Ada tak sifat ma'ani kita? Ada. Nama apa sifat ma'ani kita? Nak letak nama kuwah boleh. Nak letak mana apa? Qudrah pun boleh, kuwah pun boleh. Boleh lah. Tapi makna dia sama ke tak? Qudrah Allah Ta'ala tak sama dah. Qudrah Allah Ta'ala tu sifatun qadimatun. Ada pun orang panggil kita kudrat kita, kederak. Orang Kelantan panggil kederak kita, kuwah kita, kemampuan kita, itu orang panggil aradun. Arak, hadithun yang baharu. Tu dengan makna kita tu, kederak kita tu maujud ba'dal adami, maujud ba'da adamin, ataupun mutajaddidun ba'da adamin. Tu bezalah. Jadi kalau kategori dia tu sama, nama sifat pun sama, tu tak apa. Yang mestinya ialah makna dia tu berlain-lainan. Gitu dah. Tu baik. Kalau gitu hari ininya dan keempat ini, dan bahagian yang keempat daripada 4 bahagian sifatun maknawiyatun, sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah, namanya, nama bahagian yang keempat. Kalau gitu iaitu sifat maknawiyah ni 7 sifat pula. 7 sifat jugalah. Kenapa? Kerana dia tu yang melazimkan bagi sifat ma'ani. Tu kalau kitab Matan Umul Barahin dia sebut thumma sab'u sifatin tusamma bisifati maknawiyatin. Kemudiannya 7 daripada segala-gala sifat tu tusamma dipernamakan ia bisifatin maknawiyatin, dengan segala sifat-sifat maknawiyah. Wahia, dan ia maknawiyah tu mulazimatun li sab'il ula, dia tu melazimkan bagi 7 yang pertama. Mana 7 yang pertama? Iaitu ma'ani, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Maka bila dia sebut kata melazimkan bagi sifat ma'ani, kita pun faham adalah sifat maknawiyah tu dia panggil malzum bagi ma'ani. Tu sifat maknawiyah tu dipanggil malzum bagi ma'ani. Lepas tu sifat ma'ani lazim bagi sifat maknawiyah. Dah. Sifat ma'ani tu lazim bagi sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah tu malzum bagi sifat ma'ani. Tu sifat maknawiyah tu malzum bagi sifat ma'ani. Sifat ma'ani tu lazim bagi sifat maknawiyah. Maknawiyah. Jadi sifat ma'ani tu lazim, sifat maknawiyah tu malzum. Itu dah. Sifat ma'ani tu lazim, sifat maknawiyah tu malzum. Maka kaedahnya idzan tafal lazim
Nah, tu idzan tafal lazim intafal malzum. Nah, idzan tafal lazim, apabila ternafilah lazim. Mana ternafi segala sifat-sifat ma'ani. Karena sifat ma'ani itu lazim. Nah, idzan tafal lazim, apabila ternafilah segala sifat-sifat ma'ani. Karena sifat-sifat ma'ani itu lazim bagi sifat ma'nawiyah. Intafal malzum, nescaya ternafi jugalah malzum. Mana? Ternafi jugalah sifat maknawiyah. Karena sifat maknawiyah tu malzum bagi sifat ma'ani. Tu kenapa yang molek tu? Kenapa kita kata lagu tu? Kerananya kita nak nyatalah sifat maknawiyah yang sedang kita bicarakan di dalam pengajian sifat 20 ni ialah sifat maknawiyah mukhtalafun fiha. Sifat maknawiyah yang diselisih pendapatkan akan dia oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kerana al-Asy'ariyah wal Maturidiyah tu ada selisih. Kenapa? Kerana al-Asy'ariyah tu dia tidak mengisbatkan jenis sifat tu ada yang bangsa hal. Jenis sifat di sisi al-Asy'ariyah, di sisi ulama-ulama Asy'ariyah tu hanya ada 3 saja. Sifat yang wujudiyah, yakni sifat ma'ani. Sifat yang bahasa makdum tapi subut seperti sifat-sifat salbiyah. Dan sifat yang bahasa amrun i'tibariyah seperti sifat nafsiyah. Gitu Jadi di sisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan ulama-ulama yang mengikut bagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, jenis sifat ni hanya ada 3 saja. Mana? Ada betul-betul, tak ada betul-betul tapi sungguh. Tu perkara yang sungguh dikira-kira pada akal 3 lah. Wujudiyah, makdumiyah tapi subutiyah. Lagi pula orang panggil amrun i'tibariyah atau umurun i'tibariyah. Jadi hal, sifat hal tak diisbatkan, tak dibilangkan. Itu mana isbat tu tidak dibilangkan. Maka kalau gitunya ulama-ulama Asy'ariyah hanya membilangkan sifat-sifat sifat-sifat yang wajib diketahui atas tiap-tiap mukallaf secara tafsili, secara satu persatu tu hanya 13 jua. Tu 13 jua. Mana? Wujud satu nafsiyah, kidam baqa' mukhalafah qiyamu bin nafsi wa daniyatu salbiyah, kudrat iradah ilmu hayat sama bahasa kalam tu ma'ani. Habis itu. Adapun maknawiyah tak dibilang dengan secara tafsili, tapi isbat juga, cuma secara ijmali. Secara ijmali. Kalau gitunya, kalau kita belajar di kitab yang lebih besar sikit, seumpama kitab Faridatul Fara'id, lebih besar daripada kitab Miftahul Murid ni lah. Para alim ulama kita menyebut apabila ingkar ma'ani itu tak kufur. Ingkar ma'ani seumpama Mu'tazilah. Mu'tazilah dia ingkar Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Dia kata tidak ada dalam Quran yang mengatakan Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam di atas jalan dilalah mutabaqah. Tidak ada. Maka kerana itulah Mu'tazilah kata Allahu qadirun bizatihi, muridun bizatihi, alimun bizatihi, hayyun bizatihi, sami'un wa basirun bizatihi, wa kalamun bi khaliqil kalam fi ghairihi. Itu contoh. Tu Mu'tazilah. Artinya Mu'tazilah kata Tuhan tu tidak adalah di zat dia tu segala sifat-sifat ma'ani. Maka kerana itulah Mu'tazilah tu dipanggil juga puak mu'attilah, puak ta'til, puak yang mengkosongkan zat Allah Ta'ala daripada segala sifat-sifat. Tetapi Mu'tazilah tidak ingkarkan sifat maknawiyah. Ni kita pelik. Ni kita pelik lah. Kenapa? Kenapa kita pelik?
Kerananya tadi kita sebut dah bahawasanya ma'ani tu lazim bagi maknawiyah, maknawiyah tu malzum bagi ma'ani. Sekira-kira kaedahnya idzan tafal lazim intafal malzum. Apabila ternafilah lazim maka ternafinya malzum. Apabila dinafikan sifat ma'ani maka ternafi jugalah sifat maknawiyah. Tapi tiba-tiba dalam kitab-kitab yang lebih besar daripada kitab ni disebutkan bahawasanya Mu'tazilah tu menafikan sifat ma'ani tapi mengisbatkan maknawiyah. Macam mana boleh dia isbatkan sifat maknawiyah sedangkan dia engkar sifat ma'ani? Tu kita kena sebab tu kita kena faham molek. Nah, hingga-hingga ulama kata maknawiyah tu perkara yang diijmakkan akan dia. Sekira-kira kalau diingkarikan dia tu kufur walaupun tidak mengisbatkan lawannya. Kerana perkara yang diijmakkan akan dia termasuk bahkan Mu'tazilah, sekalipun mengisbatkan atau membilangkan, mengakui akan apa bahawasanya Allah Ta'ala tu ada sifat maknawiyah. Maka sifat maknawiyah tu mujma'un alaiha kata ulama. Maka datang iskal dia panggil. Kalau orang rasa orang mengaji perhati betul-betul ya, pelik ni. Macam mana boleh Mu'tazilah mengisbat, membilangkan sifat maknawiyah, mengakui adanya sifat maknawiyah, sedangkan Mu'tazilah tu mengingkari sifat ma'ani. Padahal maknawiyah tu malzum bagi ma'ani, ma'ani tu lazim bagi maknawiyah. Sekira-kira kalau ternafinya ma'ani maka ternafi maknawiyah, ternafi lazim maka ternafi malzum. Karena kaedah idzan tafal lazim intafal malzum. Maka datang iskal. Datang iskal bang. Iskal ni makna kesamaran. Pelik ni. Kok mana? Maka di sinilah kita kena faham dahulu bahawasanya maknawiyah secara umumnya ada dua bahagian. Ini tidak dicerita dalam kitab kita ni lah. Ini pentingnya kita ambil ilmu tauhid ni daripada mulut guru. Tuh. Karena siapa dia yang mengambil man akhadha ilmat tauhidi min kutubin ay bila syaikhin faqad dalam kitab Habib Al-Batawi tu dia sebut siapa yang mengambil ilmu akidah tu faqad dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Tu man akhadha ilmat tauhidi min kutubin bila syaikhin faqad dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Begitu lebih kurangnya. Cuba cek baliklah. Barang siapa yang mengambil akan ilmu-ilmu tauhid, akan ilmu-ilmu akidah min kutubin daripada kitab-kitab semata-mata, bila syaikhin tanpa berguru sikit pun, sedangkan syarat ilmu tu mestilah orang panggil irsyadu ustazin, petunjuk daripada ustaz, daripada guru. Mesti talaqi, mesti kena talaqi, kena mengaji daripada guru. Tiba-tibanya dia beli buku-buku tauhid, baca sendiri, baca seorang. Dakhalat fi qalbihi al-awhamu, nescaya masuklah di dalam hatinya oleh segala waham-waham, sengka-sengka. Ini bahaya kita ambil ilmu tauhid tanpa berguru langsung. Bukanlah maknanya kita kena berguru 100% daripada A sampai Z, tak boleh langsung pun nak baca buku sendiri. Bukan makna begitu. Kita tu boleh membaca buku, tidak salah kita ambil kitab-kitab lain, kita murajaah, kita rojak. Tetapi semestinya orang panggil kita tu ada guru. Selain daripada kita talaki, kita pun kena murajaah, kena ambil kitab, kena pelaga, orang panggil bandingkan ibarat-ibarat kitab dan sebagainya. Sehingga kalau kita tidak faham, maka kita kena rujuk, fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Kena menanya kepada ahli ilmu kalau kita tidak tahu. Itu. Bukanlah di sini bermakna kena mengaji semua kitab tu dengan guru belaka. Sehingga-hingganya kalau kita tak mengaji dengan untuk guru semua kitab, maka tak boleh langsung kita nak baca kitab. Tidak makna begitu.
Karena itu orang panggil kelompok batiniyah tu lagu tu. Bagi mereka ilmu ni tak boleh langsung orang panggil didapat dengan cara membaca. Hanya mesti dengan guru semata-mata. Tu orang panggil mazhab batiniyah tu lagu tu. Ada mazhab ahli sunnah ni tidak semesti gitu. Mazhab ahli sunnah ni wajib guru. Dan boleh membaca buku. Tapi jangan membaca buku semata-mata tanpa guru. Itu boleh menimbulkan waham-waham, sengka-sengka. Bahkan kalau dalam ilmu akidah ni sangat bahaya. Baik. Maka dalam kitab tak sebut ni benda begini ni. Kita kena talaqi daripada guru baru kita tahu. Tu. Maka kalau orang mengaji betul-betul, dia akan rasa pelik. Pelik kerana apa? Kerananya sifat maknawiyah dikatakan perkara yang diijma'kan akan dia. Sehingga kalau dinafikan kufur. Kerana Mu'tazilah pun tidak nafi. Lepas tu Asy'ariyah nafi, tidak membilang. Kufur lah Asy'ariyah. Sudah. Satu iskal. Yang kedua iskal kesamaran juga. Kenapa boleh kata Mu'tazilah tu tidak mengingkari maknawiyah, bahkan mengisbat, membilang, mengakui sifat maknawiyah, sedangkan Mu'tazilah tu mengingkari ma'ani. Padahalnya ma'ani tu lazim bagi maknawiyah, maknawiyah tu malzum bagi ma'ani. Sehingganya kalau kalau kita nafikan ma'ani, maka ternafilah maknawiyah. Kan orang panggil lazim malzum, idzan tafal lazim intafal malzum. Macam mana boleh jadi lagu ni? Adakah kitab tu salah kah? Tidak. Maka kitab tu sudah betul, kitab tu sudah benar, tapi kefahamannya mestilah kita guru kena huraikan. Bagaimana? Yakni maknawiyah tu ada dua jenis pula. Ada dua jenis pula. Mana yang pertamanya maknawiyah dengan makna mujma'un 'alaiha. Sifat maknawiyah yang diijma'kan akan dia. Maknawiyah ni lah hak selalunya dibuat mari takrif. Seperti dalam kitab kita ni, al-halus sabitatu lizzati madamatiz zatu mu'allalatan bi'illatin. Ini definisi maknawiyah mujma'un 'alaiha ni. Satu kelakuan yang sabit bagi zat selama mana ada zat, tidak dikeranakan mu'allalatan bi'illatin, dikeranakan dengan satu kerana. Tengok. Tapi kalau kira-kiranya tidaklah orang panggil definisi ni, definisi ta'rif maknawiyah yang mujma'un 'alaiha sebenarnya kenapa? Telah dibawa datang oleh musannif di belakang definisi itu mu'allalatan bi'illatin, dikeranakan dengan satu kerana. Apa dikeranakan? Ada sifat berkuasa, maka terheretilah juga keadaannya Allah yang empunya sifat berkuasa. Maka dikeranakan ada sifat berkuasa di zat Allah Ta'ala, fahamlah pula keadaannya Allah tu yang berperkuasa, yang empunya sifat berkuasa. Itu mu'allalatan bi'illatin. Tapi kalau Mu'tazilah tu mu'allalatan bi'illatin, dia terus ke zat. Tu zat tu sendiri dah jadi ilat bagi ma'lul. Mana? Iaitu dikeranakan zat Allah Ta'ala tu zat yang maha berkuasa, maka keadaannya Allah yang maha berkuasa, keadaannya Allah yang maha berkuasa. Allahu qadirun, dikeranakan Allah tu qadirun bizatihi, maka Allah tu kaunuhu qadiran. Tu Mu'tazilah. Jadi ni definisi ni sebenarnya definisi maknawiyah mujma'un 'alaiha. Maknawiyah yang disepakati. Tak kira lah mazhab mana, hatta Mu'tazilah yang engkar ma'ani pun mengisbatkan maknawiyah ni. Kemudiannya maknawiyah kita duk bahas dalam sifat 20 ni, apakah makna dia? Maknawiyah yang kita duk bahas di dalam pengajian sifat 20 yang berselisih pendapat padanya oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, sehingga-hingganya Maturidiyah mengisbatkan maknawiyah ni, membilang secara tafsili, dan Asy'ariyah tidak mengisbatkan dengan makna tidak membilang secara tafsili, tetapi mengiktikad dengan secara ijmali. Apakah maknawiyah mukhtalafun fiha tersebut? Definisinya al-halus sabitatus sifat lizzati
madamatiz zatu mu'allalatan bi'illatin. Gitu. Satu kelakuan yang sabit, yang menyabitkan sifat bagi zat, selama mana ada zat dikarenakan ada sifat, mu'allalatan bi'illatin, dikarenakan dengan satu kerana, yakni dengan ada sifat tu di zat Allah Subhanahu wa taala. Itu dah. Jadi definisi maknawiyah yang diperbahaskan di dalam sifat 20 tu, al-halus sabitatus sifati lizzati madamatiz zatu mu'allalatan bi'illatin. Satu kelakuan yang sabit, satu kelakuan yang menyabit, yang sabitlah sifat tu bagi zat, selama mana ada zat tidak dikarenakan dengan satu kerana ini, dikarenakan ada sifat tersebut di zat Allah Ta'ala. Dikarenakan ada sifat perkuasa di zat Allah Ta'ala, itulah keadaan. Terhati pula satu laginya, keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa. Dikarenakan ada sifat penentu di zat Allah, itulah keadaannya Allah yang empunya sifat penentu. Kalau gitu keadaan tu apa? Keadaan tu, keadaan tu lah orang panggil sifat maknawiyah. Bukan qadiran, bukan. Qadiran tu zat. Anda faham malak tu? Qadiran tu ialah zat. Hak sifatnya kaunuhu tu. Kaunuhu tu orang panggil maknawiyahnya. Qadiran tu zat. Jadi kaunuhu tu, keadaannya Allah tu apa dia? Di sisi ulama yang mengisbatkan sifat hal, maka kaunuhu tu dia panggil al-halu, satu kelakuan. Al-halu, satu kelakuan. Wasitatu bainal wujudi wal adami, satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tiada. Al-halu wasitatu bainal wujudi wal adami, satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada betul-betul dan tak turun sampai tahap tak ada betul-betul. Itu orang panggil hal. Ni di sisi ulama yang mengisbatkan hal ni lah, orang panggil apa? Ada satu perkara hak tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada, menengahi antara ada dengan tak ada. Tu. Disebutlah kitab Syarah Mata Umul Quran, wa amma in kulna in kulna wa'lam, dia kata wa'lam anna addahum li hadhihi sab'i sifati huwa ala sabilil haqiqati. Wa'lam, ketahui olehmu, anna akan bahawasanya addahum membilanglah oleh mereka itu ulama li hadhihi sab'i akan ini tujuh fi sifati, di dalam kategori sifat. Mana tujuh ni? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan ila akhir itulah. Mereka membilang ini itu ialah kategori sifat juga. Huwa ala sabilil haqiqati, ialah di atas jalan hakikat sungguh. Mana sifat sungguh? Bukan sifat walala dah. Tapi kata sifat sungguh ni ingkulna, jika menjalanilah kami, jika kita mengikut pendapat yang mengatakan bisifatil ahwali. Mana? Kaunuhu tujuh tu ialah sifat hal. Apa sifat hal? Wahia, dan ia sifat hal ni sifatun subutiyatun laisat bimaujudatin wala ma'dumatin. Tu apa sifat hal ni? Sifatun, berapa sifat-sifat, subutiyatun, yang sungguh, laisat bimaujudatin, yang tidaklah ia tu bangsa ada, wala ma'dumatin, dan tidak juga bangsa tak ada. Takumu bimaujudin, sungguh berdirilah ia tu pada maujud, pada zat. Tu. Jadi orang panggil apa ni? Laisat bimaujudatin wala ma'dumatin. Bukan ada, bukan tak ada. Ni orang panggil wasitatu bainal wujudi wal adami. Jadi di sisi ulama yang menyabitkan hal, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu tujuh butir itu dia panggil
satu sifat yang tu amrun kharijun, perkara yang sungguh tu bukan amrun fi zihni saja, perkara amrun kharij, perkara yang apa dia panggil, sungguh dia tu bukan hanya dalam kepala otak, bahkan sungguh di zat satu benda tu. Zat Tuhan tu di zat Tuhan, kata sifat ni sifat Tuhan, di zat Tuhan tu sungguh kata. Di zat Tuhan tu sungguh juga. Sungguh orang panggil sifat kaunuhu ni. Bukan hanya semata-mata di dalam akal kita. Kalau amrun fi zihni tu dia panggil amrun i'tibariyah. Kalau amrun fi zihni, perkara disungguhkan pada akal saja tu dia panggil umurun i'tibariyah. Apa beberapa perkara yang bahasa sungguh dia tu i'tibariyah, apa dibuat kira dengan kepala otak kita saja. Adapun di satu benda tu tak ada langsung pun. Tu ataupun orang panggil ambil faham daripada benda tu. Tu kerana amrun i'tibariyah tu ada intizaiyah, ada ikhtiraiyah. Tu bahawa je lah. Jadi nak cerita katanya di sisi Maturidiyah, di sisi ulama yang mengisbatkan hal, maka sifat maknawiyah ni perkara hak sungguh di zat. Bukan hanya sungguh tu di dalam kepala otak kita saja, tidak. Sungguh dia tu di zat. Subutiyah dia, sabitatun dia tu di zat. Patut ada ke? Tak, dia tu tak ada. Dia tu bukan ada. Bukan tak boleh jawab tak ada. Dia tu bukan ada. Orang tak boleh tengok lah kalau dia buka hijab. Tak boleh kerana dia bukan ada. Orang kalau bukan ada tu tak ada. Dia bukan tak ada. Tu bahaya sikit tu. Sebab tu bahaya sikit nak faham orang panggil pendapat ni. Sebab itulah pendapat yang menyabitkan hal ni marjuh sebenarnya. Marjuh ni makna lemah lah. Walaupun kita kata masyhur dah. Walaupun masyhur tetapi marjuh. Masyhur kita dah kata sifat 20, sifat 20, sifat 20, tetapi sebenarnya marjuh. Kenapa marjuh? Kerana susah nak faham. Apa benda? Nak kata ada tak boleh, nak kata tak ada tak boleh. Dah kalau tidak ada gak, kalau bukan ada gak tak ada. Kalau tak ada, kalau bukan tak ada gak ada. Ni dak. Dia bukan tak ada. Nak dia bukan ada. Nak kata ada tak boleh, nak kata tak ada tak boleh. Pelik ni. Jadi susah orang awam nak faham. Saya percaya ni kalau depan di surau Ittihadiyah ni mesti pakat tengangor muslimat ibu-ibu kita. Apa benda lah ustaz, susahnya kami nak faham. Memang susah lah. Kenapa? Kerana pendapat ni marjuh sebenarnya lemah. Walaupun masyhur, marjuh lemah. Walaupun masyhur lah sifat 20, sifat 20. Tetapi sebenarnya lemah. Kenapa? Kenapa lemah tu? Kerana susah orang awam tu nak faham. Cara huraian, cara ilmu yang nak disampaikan tadi tu. Kenapa? Kenapa benda tak tahu? Dia bukan ada, tapi dia bukan tak ada. Dia bukan tak ada, tapi dia bukan ada. Pening. Kalau ada, kalau tak ada kan senang lagu tu. Tapi tak. Di sisi Maturidiyah dan ulama yang menyabitkan hal ahwal ni, jenis sifat tu ada yang ahwal. Apa ahwal? Iaitu al-halu wa al-halu wasitatu bainal wujudi wal adami. Satu kelakuan yang sungguh dia tu tidak naik sampai tahap ada, tidak turun sampai tahap tak ada. Mana menengahi antara ada dengan tak ada. Hingga-hingganya Tok Guru kata kalau nak nampak pahal sikit gak, contoh untuk litakribil fahmi lah. Bukannya orang panggil begitu sungguh. Cuma nak kita tu nampak lah sikit. Biarlah daripada berselombar tak nampak langsung tu, biarlah orang panggil ada nampak uduh-uduh sikit-sikit. Contohnya seperti apa kita kata? Tu seperti kita kata hanger dengan baju. Tu hanger dengan baju. Jadi bila kita ambil hanger, kita pun letak baju. Lepas tu kita tengok lekat orang panggil baju tu di hanger. Bila kita buka mata tengok, hak adanya apa? Hak adanya hanger, hak adanya baju. Pagar apa dia yang menyebabkan orang panggil baju tu pak kita letak di hanger lekat tak cabut. Seolah-olahnya orang panggil di situ ada satu sifat yang menengahi antara ada dengan tak ada.
Nah, apa fungsinya? Fungsinya untuk memplekatkan orang panggil baju tu di hanger. Sehingga tak jatuh dah baju tu daripada hanger bila kita sakut di penyakut baju. Contoh ya tu. Jangan duk bayar pula zat Tuhan macam hanger, sifat-sifat mani Tuhan macam baju pula jangan. Orang panggil contoh nak mudah faham. Jadi hak ada orang panggil bila kita mata tu buka tengok tu hak ada di hanger dengan baju tu gapo hak ada? Baju dengan hanger. Ada lagi tak selain daripada baju dengan hanger? Tak nampak dah saya. Baju hanger dua ni je. Kenapa bila kita letak baju tu lekat? Maka seolah-olahnya di antara baju dengan hanger tu ada satu kelakuan lagi yang menengahi antara ada dengan tak ada. Nak kata ada betul-betul tak boleh. Kalau ada betul-betul, kalau ada betul-betul, nampaklah baju hanger. Lepas tu nampak dah ada warna merah duk menyala-nyala yang menyebabkan lekat dengan baju di hanger. Tak ada. Nak kata tak ada langsung tak boleh. Kenapa? Bila letak baju lekat di hanger. Makanya ada satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada, yang memplekat ke baju tu dengan hanger. Dia panggil apa? Keadaannya baju, keadaannya hanger yang berbaju. Tu contoh nak mudah faham tu dah. Lama duk terbayar jangan duk terbayar lagu tu jangan. Nak orang panggil payahnya nak faham kau ni siapa kau ulama buat contoh tu hai bimbel takut demo salah faham lah. Nanti kita duk sebut dah dia. Jangan duk faham kata zat Tuhan tu hanger, baju tu sifat Tuhan tu baju jangan. Itu contoh nak we nampak apakah orang panggil hal wasitatu bainal wujudi wal adami tadi. Tu je maksud tujuan. Bukan nak tasbih zat Tuhan, nak menyerupakan zat Tuhan dengan hanger, sifat Tuhan dengan baju bukan. Nak we kita mudah faham apakah kehendak dengan al-halu sabitatu bainal wujud, al-halu sabitatu wasitatu bainal wujudi wal adami. Satu kelakuan yang sungguh yang menengahi di antara ada dengan tak ada. Laisat bimaujudatin wala ma'dumatin. Bukan dia tu ada dan bukan dia tu tak ada. Ya. Bukan dia tu ada, kerana ada kalau kita tengok baju dengan hanger tu, baju dengan hanger ada. Bukan dia tu tak ada terus. Kalau tak ada terus, letak baju di hanger seru, jelu. Tak lekat-lekat. Tak, letak baju di hanger lekat pak. Hak ada baju dengan hanger. Tapi apa yang boleh lekat baju di hanger? Ada satu kelakuan seolah-olah begitu. Tu. Kena faham molek. Jadi jangan duduk terbayar kata lama ke baju zat Tuhan macam hanger. Jangan gitu. Contoh nak mudah faham saja tu. Nak kita mudah nampak apakah yang dikehendak dengan sifat maknawiyah tu. Iaitu satu kelakuan yang menengahi di antara ada dengan tak ada. Al-halu wasitatu bainal wujudi wal adami. Gitu. Satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada. Laisat bimaujudatin wala ma'dumatin. Tidaklah ia boleh disifatkan dengan ada betul-betul, dan tidaklah ia boleh disifatkan dengan tiada langsung. Tak boleh nak disifatkan dengan kedua-duanya. Lepas tu menengahi antara ada dengan tak ada. Tak naik siapa tahap ada, tak turun siapa tahap tak ada. Menengahi antara ada dengan tak ada. Tu sebab tu payah nak faham. Jadi sebab tu ulama buat contoh tu, Tok Guru buat contohnya seperti baju dengan hanger tadi. Hak ada betul-betulnya apa? Hanger dengan baju. Tapi lekat baju di hanger tu seolah-olah ada satu kelakuan yang lain yang menengahi antara ada dengan tak ada. Seolah-olah pelekat. Lama kata gam pula bukan. Kan ada gam. Seolah-olah gam, seolah-olah yang pelekat. Yang memplekatkan baju tu lekat di hanger. Maka orang panggil gapo dia tu? Seolah-olah yang menjadi pelekat di antara baju dengan hanger. Keadaannya hanger yang empunya baju. Tu sebab tu kaunuhu qadiran, keadaannya Allah yang empunya sifat berkuasa, yang berperkuasa. Jadi sebab itulah orang panggil di dalam perbahasa sifat 20 di dalam perbahasa sifat 20 di dalam membahaskan sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran dengan makna kaunuhu
Zatun muttasifatun bil qudrati. Keadaannya Allah zat yang empunya sifat perkuasa. Yani keadaannya Allah yang berperkuasa. Keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa. Lagu tu. Jadi hak ni memang Mu'tazilah, memang engkar lah. Sebab apa? Dia engkar dah sifat ma'ani. Maka sifat ma'ani tu lazim bagi sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah tu malzum bagi sifat ma'ani. Sekira-kira kalau nafi lazim, maka nafi malzum. Izan tafal lazim, intafal malzum. Bila nafi ma'ani, maka nafi juga maknawiyah. Maka maknawiyah ni Mu'tazilah engkar. Maknawiyah ni, maknawiyah kita duk bercara ni. Mana maknawiyah? Al-halus sabitatus sifati lizati madamati zatu mu'alalatan bi'illati ni. Hak ni Mu'tazilah engkar. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, kaunuhu qadiran tu keadaannya Allah yang empunya sifat perkuasa. Hak ni Mu'tazilah tu engkar. Kenapa kita kata Mu'tazilah tu engkar? Kerana dia engkar sifat ma'ani. Mana boleh dia nak isbatkan maknawiyah ni, sedangkan ma'ani tu dia engkar. Kerana maknawiyah ni farak daripada cabang daripada farak atau cabang daripada ma'ani. Disebutlah kitabnya, innama summiyat hadhihi sifatu ma'nawiyatan li'anna ittisafa biha far'u ittisafi bi sab'il ula. Innama hanya summiyat dinamakan hadhihi sifatu ini 7 sifat kaunuhu ni maknawiyatan, dinamakan akan maknawiyah. Kenapa? Li'anna ittisafiha, kerana bahawa bersifat dengan dia kaunuhu tu maknawiyah ni ialah far'a, cabang ittisafi bi sab'il ula, cabang daripada bersifatnya Allah Ta'ala dengan 7 yang mula-mula. Mana? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Kalau gitu far'a tu mengikut bagi asal, far'a tu mengikut bagi usul. Tu ni far'a mengikut bagi usul. Anak tu far'a, pak tu usul, maka anak tu mengikut bagi usul. Anak kita, beng kita tak kena beng gajah rimau lain, bukan beng kita, bukan anak kita, kerana far'a tu ikut bagi usul. Sifat maknawiyah tu far'a bagi sifat ma'ani. Ma'ani tu usul asal bagi sifat maknawiyah, maka far'a mengikut bagi usul. Maknawiyah tu malzum bagi ma'ani, ma'ani tu lazim bagi maknawiyah. Sehingga kalau nafi lazim, maka ternafi malzum. Sehingga bila ternafinya asal, maka ternafinya far'a. Bila kita kata pak dia tak ada, mati, pak dia tak ada, anak pun tak ada, katalah. Macam mana nak boleh ada anak tak ada pak? Sekira-kira ada lah tu. Memang ada dia ni, tak ada pak ada anak. Mana seumpama Isa, tapi Isa pun ada juga usul. Mana mak tu usul bagi anaknya Isa, Nabi Isa alaihi salam tu. Dia ni. Jadi kena faham molek situ. Jadi nak cerita katanya kan. Nak ceritanya kaunuhu 7 butir ni ialah sifat hal di sisi yang menyabitkan hal. Kemudian di sisi yang tidak menyabitkan hal, dia panggil sifat-sifat yang 7 buah ni, dia panggil sifat-sifat amrun atau umurun i'tibariyah juga. Umurun i'tibariyah, mana perkara-perkara yang sungguh pada akal saja. Mana amrun fi zihni. Amrun fi zihni, perkara-perkara yang sungguh dia tu hanya pada akal saja, tidak sabit bagi zat, tidak perlu dibilang pun dengan secara tafsili. Tidak sabit di zat, tidak sungguh di zat, dan tidak juga perlu kita bilang dia secara satu persatu. Hanya kita wajib i'tikad secara ijma saja. Bersalahan dengan tadi. Ulama Maturidiyah yang menyisbatkan ahwal tadi, hal sifat maknawiyah ni ialah hal apa? Amrun khariji. Mana perkara yang sungguh dia tu di zat. Sungguh dia tu di zat. Lepas tu nampaklah di zat kalau dibuka hijab.
Tak nampak. Dah tak nampak, tak ada lah. Tak boleh nak kata tak ada. Dah ada lah. Tak boleh nak kata ada. Lepas tu, menengahi antara ada dengan tak ada. Tu hak tadi. Jadi di sisi Asy'ariyah ni pula. Maknawiyah ni apa? Ni disebut lagi tak syarah Mata Umul Barahinnya kata, wa amma in qulna binafyil ahwali, dan ada pun jika kita menjalani di atas pendapat yang menafikan ahwal. Mana ulama mengatakan jenis sifat ni hanya 3 aja. Ada betul-betul seperti sifat ma'ani, orang panggil sifat wujudiyah, ataupun tak ada betul tapi sungguh. Mana ma'dum subutiyah, ma'dumiyah subutiyah, seperti sifat-sifat salbiyah. Atau orang panggil amrun i'tibariyah, mana sungguh juga tapi dalam kepala otak kita tu saja sungguh, di zat tu tak ada sekali. Maka mereka katakan wa innahu, dan bahawasanya wa innahu, dan bahawasanya tak ada marji' apa tu hal wa sya'n, la wasitata bainal wujudi wal adami, tidak ada benda yang menengahi antara ada dengan tak ada. Benda bergapo nak kata tak ada tak boleh, nak kata ada tak boleh, menengahi antara ada dengan tak ada. Kalau ada, kalau tak ada lah. Tak ada benda yang menengahi antara ada dengan tak ada. Ya gitu. Kama huwal mazhabul asy'ari, seperti barang yang ialah pendapat Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu apa? Tidak ada benda yang menengahi antara ada dengan tak ada. Kalau gitu 7 maknawiyah ni apa dia panggil? Fasabitu minas sifatil lati taqumu bizati innama huwa sab'ul ula allati hiya sifatul ma'ani. Maka hak sahabik daripada sifat yang ada di zat tu hanyalah 7 yang pertama juga. Mana? Sifat ma'ani. Lepas tu maknawiyah ni, amma hazihi, adapun ini sifat maknawiyah ni, fa ibaratun an qiyami tilka bizati la anna li hadhihi subutan fil khariji aniz zihni. Amma hadhihi, adapun sifat maknawiyah ni lagu mana dipahami oleh Asy'ariyah, ulama-ulama yang menafikan hal. Fa ibaratun, maka ialah ibarat. Tu satu cakapan, satu sebutan, ibarat an qiyami tilka sifat bizati. Diri kita faham kata kudrat tu ada di zat. Dah kita mengaji ke kudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam tu duduk di mana? Duduk di pokok kayu ke? Duduk di gajah rimah ke? Tidak. Kita duduk mengaji kudrat tu ialah sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun fi zatillah. Jadi diri kita faham kata sifat kudrat tu ada di zat Allah Ta'ala. Tu dah keadaannya Allah empunya sifat kudrat, empunya sifat berkuasa. Kau kudrat tu duduk di mana? Tu jadi di Asy'ariyahnya diri kita reti dah, kita faham dah sifat-sifat ma'ani tu ada di zat Tuhan. Maka sifat ni tak boleh bercerai tangga daripada zat. Sifat ni tak boleh bercerai tangga daripada zat. Jadi diri kita reti sifat tu tak boleh bercerai tangga daripada zat, ada di zat. Itulah orang panggil keadaannya Allah empunya sifat-sifat tadi. Kita faham lagu tu orang panggil kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Lagu tu la anna li hadhihi subutan fil khariji aniz zihni, bukan bahawa ini sifat maknawiyah ni sungguh fil khariji zihni, di luar daripada kepala otak, mana di zat. Bukan hanya kita faham kata sifat berkuasa ni di zat Allah Ta'ala, maka bila gitu tak boleh bercerai tangga sifat dengan zat. Itulah orang panggil apa? Keadaannya Allah yang berpekuasa, keadaannya Allah yang empunya sifat pekuasa. Nak empunya siapa lagi? Pekuasa tu di zat dia. Dah kita mengaji dah ke di zat dia, tak boleh nak becek dah, tak boleh nak pisah dah. Tu Asy'ariyah. Faham untuk Maturidiyah apa ya boleh ya duk bahas laginya pasal becek tak becek tadi. Kerana nak tolak beberapa kelompok yang sesat, bahkan kufur seumpama Nasrani yang mengatakan sifat Allah Ta'ala tu boleh bercerai tangga daripada zat. Tu seperti pokok Kristian tu lah yang mengiktikadkan apa Nabi Isa tu ialah sifat ilmu Allah yang cabut daripada zat, yang boleh becek ya cabut, bercerai daripada zat, jatuh ke bumi, jadilah Isa.
Maka oleh kerana ada kelompok-kelompok yang sesat lagu ni, yang kufur lagu ni, yang bid'ah lagu ni, yang boleh yang fikir kata sifat ni bercerita tangan daripada zat, maka di Maturidiyah yang mengisbatkan hal, mereka mengisbatkan sifat-sifat ma'ani tu mesti ada satu lagi sifatnya, yang mana sifat tu sungguh di zat, bukan semata-mata sungguh dalam otak. Mana seolah-olah pelekat, yang memplekatkan di antara sifat dengan zat, tak boleh dah nak cerah tangga. Tu. Maka sebab itulah maknawiyah yang kita bicara ni ialah al-halus sabitatus sifati li zati madamati zatu mu'allalatan bi'illatin. Habis situ. Baik. Tak apa, kita baca sikitlah. Itulah makna dia kata 7 sifat pula yang melazimkan sifat ma'ani. Artinya sifat ma'nawiyah tu malzum bagi sifat ma'ani, sifat ma'ani tu lazim bagi sifat ma'nawiyah. Jadi kalau nafi lazim, maka nafi malzum. Tu habis. Jadi jangan kita pelik lah kalau kita belajar kitab lebih besar lagi daripada Miftahul Murid, seumpama kitab Faridatul Faraid ke Durus Samin ke Aqidatul Najin ke apa-apa saja kitab besar-besar, bila disebut kata Mu'tazilah mengingkari ma'ani tapi tidak mengingkari maknawiyah, kita faham dah. Yang diingkari, yang tidak diingkari maknawiyah tu bukan maknawiyah ni. Maknawiyah al-halus sabitatu lizati madamati zatu mu'allalatan bi'illatin. Satu kelakuan yang sabit bagi zat selama mana ada zat, dikarenakan zat Tuhan tu zat yang maha berkuasa, maka keadaannya Allah yang maha berkuasa. Zat Tuhan tu zat yang maha melihat, keadaannya Allah yang maha melihat. Itu bukanlah maknawiyah yang diselisih pendapatkan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah di dalam perbahasan sifat 20. Habis situ dah. Dan iaitu maknawiyah tu kaunuhu qadiran. Bukan kaunahu dah, kaunuhu qadiran. Mana sifat maknawiyahnya? Qadiran ke bukan? Kaunuhu tu. Tu nak jaga-jaga. Sebab dia kadang-kadang orang tu kerana dia mengaji dengan raihan nasyid saja je. Allah wujud qidam baqa. Mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmu hayat sama basar kalamu qadiran muridan aliman hayy. Dia kata qadiran muridan aliman, itulah maknawiyah bukan. Qadiran tu zat, ai zatun muttasifatun bil qudrati. Kalau kita orang ahli sunnah gitulah. Kalau Mu'tazilah qadirun bi zatihi atau qadirun bi qudratihi hiya zatuhu. Gitu orang Mu'tazilah. Kita tak qadirun ai muttasifatun bil qudrati, zatun muttasifatun bil qudrati. Muridun ai zatun muttasifatun bil iradati. Hayyun ai zatun muttasifatun bil hayati. Sami'un ay zatun muttasifun bisama'i bil basari, zatun muttasifun bil kalami. Itu kita orang ahli sunnah wal jamaah. Adapun Mu'tazilah qadirun bizati, muridun bizati, alimun bizati, hayyun bizati, sami'un bizati, basirun bizati, kalamun bi khaliqil kalami ghairihi fi ghairihi. Gitu. Faham molek tu. Jadi bezalah tu. Jadi hak mana sifat maknawiyah kaunuhu tu? Bukan qadiran, kaunuhu tu. Qadiran tu zat yang bersifat dengan sifat qudrat. Jadi kaunuhu tu keadaannya tu. Keadaannya tu gapo? Di sisi Asy'ariyah, diri kita reti ada sifat perkuasa di zat Allah Taala. Itulah orang panggil kita faham dah. Sifat tu tak boleh cerah tangan daripada zat. Mana keadaannya Allah yang mempunyai sifat perkuasa tu, yang berperkuasa tu. Itu Asy'ariyah. Kalau Maturidiyah, kaunuhu qadiran apa? Keadaannya Allah yang berkuasa. Keadaannya tu apa? Satu kelakuan
yang menengahi antara ada dengan tak ada, yang tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada betul-betul, tidak naik sampai tahap ada betul-betul, menengahi antara ada dengan tak ada, ya, yang menyabitkan sifat tu di zat. Al-halu sabitatu sifat li zat, yang mengikat seolah-olah pelekat sifat di zat selama mana ada zat, dikarenakan ada sifat ni di zat dia, dikarenakan mu'alalatan bi'illatin, dikarenakan ada sifat ni di zat dia, maka terheret reti juga kena ada keadaannya Allah yang empunya sifat berkuasa. Itu orang panggil Maturidiyah. Dah. Jadi kita buku gilah segala sifat-sifat lain. Dan kaunuhu qadiran daripada maknawiyah lah. Dan muridan ai kaunuhu muridan, kena takdir gitu. Musannif yang malah bagi dakwah tulis panjang-panjang. Dan aliman ai kaunuhu aliman, dan hayyan ai kaunuhu hayyan, dan sami'an ai kaunuhu sami'an, dan basiran ai kaunuhu basiran, dan mutakalliman ai kaunuhu mutakalliman. Habis situ. Baik. Kemudiannya dan ta'rif. Ni baru ni ada definisi. Tapi ta'rif ni ta'rif hak apa? Maknawiyah mujma'un 'alaiha. Tapi kita kena takdir lah. Kena takdir. Jadi ta'rif hak maknawiyah hak diperbincangkan di dalam perbahasan sifat 20 yang berkhilaf di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Gitu. Dan ta'rif sifat maknawiyah itu ialah al-halus sabitatu lizzati. Tengok. You mari definisi ni, definisi hak ijma' ni. Mana al-halus sabitatu lizzati ni orang panggil satu kelakuan yang sabit bagi zat. Hak ni Mu'tazilah tak engkar. Kaunuhu qadiran dengan makna keadaannya Allah yang berkuasa, keadaannya Allah kaunuhu muridan, keadaannya Allah yang menentu. Hak tu Mu'tazilah tak engkar tu. Dah. Jadi kita kena takdir lagi. Takdir apa mana? Al-halu sabitatu lizzati ai al-halu sabitatu sifati lizzati, satu kelakuan yang menyabitkan sifat bagi zat. Tu. Madamati zatu, selama mana ada zat, mu'allalatan bi'illatin, dikarenakan dengan satu kerana apa? Dikarenakan ada sifat tersebut tu di zat. Gitu. Tengok terjemah Melayu dia. Artinya hal yang sabit bagi zat ini, satu hal tu mana? Satu kelakuan yang sabit sifat bagi zat. Ni sifat ni, dia cara sifat ni, bukan dia cara zat. Kalau dia cara zat, tu Mu'tazilah pun cara. Qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Kaunuhu muridun kaunuhu qadirun kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu aliman kaunuhu hayyan kaunuhu. Tu Mu'tazilah pun cara. Zat yang maha berkuasa, zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, zat yang maha menentu, zat yang maha berkata-kata. Lepas tu keadaannya zat Allah Ta'ala yang maha berkuasa, keadaannya zat Allah. Tu Mu'tazilah pun kata. Bukan nak cara zat, nak cara sifat. Sebab tu kita takdir lagi. Hal yang ni satu kelakuan yang sabit bagi zat, ini yang sabit sifat bagi zat. Selama ada zat, selama ada zat itu, selama mana ada zat tu lah. Kalau tak ada zat, macam mana sifat nak ada? Kerana sifat-sifat ni maqam bil mausuf, maqam bil zat. Ya dah. Padahal diilat, yang ni diilatkan ni dikeranakan. Gitu. Padahal diilat ini, padahal dikeranakan dengan satu ilat, yang ni satu kerana. Yang ni apa? Dikeranakan dengan satu kerana, diilatkan dengan suatu ilat. Yakni ni nak tafsir orang panggil diilatkan dengan satu ilat. Yakni kerana berdiri, yakni kerana ada, berdiri dengan mana ada? Kerana berdiri, yakni kerana ada, ma'ani, yakni kerana ada sifat ma'ani itu pada zatnya, pada zat Allah Ta'ala, pada kira-kira akal jua. Ni orang panggil bawa mari dari pada kira-kira akal. Ni orang panggil fil bahthi ta'akuli, pada perbahasan akal lah. Kerana ilmu ni ilmu makul dia panggil dia tu ni. Ilmu orang panggil bahah secara akliyah dia panggil, secara akliyah. Tu habis situ. Bukanlah orang panggil apa? Sifat ma'ani ni ada di zat tu, akal kita saja bahaya tak ada pun sifat ma'ani tu. Tak ada sifat ma'ani tu di zat. Tapi orang panggil pelaturan dia, dikarenakan ada sifat ma'ani tu di zat, kerana itulah adanya keadaannya Allah yang empunya sifat ma'ani. Ini orang panggil apa? Secara
perbahasan ni secara ta'akul saja, hakikatnya serah pada Allah Ta'ala lah, kita pun tak faham. Gitu. Habislah. Kalau tak faham lagi, tak tahulah tu. Kira-kiranya kena banyak lagi lah kita kena ngaji, insya-Allah. Pak pembahagian sifat ni bukanlah wajib fardu ain, kita tahu, kita sebut dah dulu kan. Jadi kalau rasa payah, tak reti, susah berselumbar pun tak mengapa, tak berdosa, tak kufur, tak apa-apa. Bukan fardu ain. Yang fardu ainnya kita i'tikad mesti Allah tu bersifat dengan sifat kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah, tidak terhingga banyaknya, secara tafsili 20, wujud kidam baqa mukhalafah. Ila akhirih, ila akhirih sifat adalah. Dan tentu tidak dia bersifat dengan sifat kekurangan. Itu je dalilnya alam ni. Hingga kalau tanya kita, ada Allah mesti? Mesti. Tidak ada Allah? Tentu tidak. Dalilnya alam ni. Itu saja hak fardu ain. Mesti Allah sedia, tentu tidak dia baru, dalilnya alam ni. Itu saja hak fardu ain. Ada pun tahu takluk, pembahagian takluk, nama bagi tiap-tiap takluk, pembahagian sifat, kategori sifat, jenis-jenis sifat macam kita duk bahas ni. Ini semua bukan fardu ainin, dan kalau tidak faham pun tak mengapa. Tak mengapa. Habis itu. Kalau kita tahu, bagus, lagi elok. Kalau gitu kita sambung pula insya-Allah. Adapun setengah daripada barang yang wajib bagi rusul itu ialah 3 perkara. Ini yang menjalani di atas mazhab Maturidiyah. Jadi kita baru nak masuk kisim yang kedua dalam perbahasan ilmu usuluddin, ilmu akidah, iaitu qismus tsani, perbahasan yang kedua, perbahasan bahagian yang kedua dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin ini ialah ar-risalah, ataupun dipanggil juga an-nubuwat atau nabawiyah, kerasulan, kenabian. Inilah bahagian yang kedua daripada perbahasan ilmu usuluddin. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan wa iyyakum sama-sama kasih.